بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بخير. ما بعد. Yang dihormati pihak pengurusan Barisan EJK Masjid Al-Hasanah Bangi, khususnya yang dikasihi juga tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai program daurah tafsir. Terima kasih kerana masih lagi meneruskan untuk istiqamah bersama dengan majlis kita ataupun majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini hari yang sangat dituntut untuk kita semua berpuasa, yang mana akan dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harap-harapnya semua berpuasalah insya-Allah. Dan tuan-tuan, jangan lupa pada hari ini banyakkan berdoa, dan banyakkan juga berdoa untuk orang lain, untuk saudara mara kita, untuk ahli keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, dan doa juga untuk saya sekali, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, dalam pertemuan yang lepas kita telah pun sampai kepada surah Hud ayat yang ke-23. Jadi pada hari ini tuan-tuan, kita akan sambung tafsir surah Hud daripada ayat yang ke-24 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تتذكرون. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan, sebenarnya sekarang ini, dalam ayat ini, Allah ingin membuat perbandingan dan Allah nak terangkan kepada kita perbandingan di antara dua golongan. Yang mana dua golongan ini adalah golongan orang-orang yang beriman dan juga golongan orang-orang yang tidak beriman. Juga di antara golongan orang yang bersabar dan juga golongan orang-orang yang berputus asa dengan Allah. Dan juga antara orang yang beriman tetapi mereka ini melakukan pendustaan terhadap Allah. Jadi apakah bandingan mereka? Allah nak cerita kat kita ni. Apakah bandingan mereka ni? Jadi ayat yang kita bacakan tadi tuan-tuan, maksud daripada ayat tadi, bandingan dua golongan, yakni yang kafir dan yang beriman, itu samalah seperti orang yang buta serta pekak dengan orang yang celik serta mendengar. Kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya. Yakni setelah kamu mengetahui yang demikian, maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf?
Jadi Allah nak tanya. Okay, kemudian kita pergi kepada satu persatu. Bila Allah kata masalul fariqain, contoh bandingan dua golongan itu. Allah nak lagi contoh dua golongan itu. Jadi Allah bagi kita sifat dua golongan yang kafir itu ataupun orang-orang yang mereka dalam urusan agama ni, Allah menceritakan tentang sifat-sifat mereka dan kemudian Allah menceritakan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Dan Allah nak bandingkan mereka ini, selalunya Allah akan bagi kita analogi seperti ini untuk apa tuan-tuan? Untuk Allah nak memudahkan kita untuk faham. Jadi perbandingan ataupun perumpamaan itu Allah nak kita fahamkan apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Okay? Jadi Allah kata, contoh bandingan dua golongan itu. Kemudian Allah sambung lagi, kal a'ma wal asam. Samalah seperti orang yang buta serta yang peka. Okay, golongan yang pertama Allah sifatkan mereka seperti orang yang buta dan juga orang yang peka. Ini adalah sifat orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir dan juga orang-orang yang mengada-adakan di dalam urusan agama. Yang mana mereka ini tidaklah buta, tidaklah mereka ini yang disifatkan oleh Allah ini, bukanlah mereka ni buta dalam bentuk fizikal mereka. Tetapi disebutkan buta di sini adalah kerana mereka ini tidak dapat melihat kebenaran yang ada di depan mata mereka. Dari segi fizikal mereka, mereka ada mata, mereka boleh melihat, tetapi disifatkan buta adalah disebabkan mereka ini tidak dapat melihat kebenaran. Jadi bila orang tak nampak kebenaran, Allah sifatkan mereka ini sebagai buta, iaitu buta hatinya, tuan-tuan. Jadi sebab itulah Allah kata seperti orang buta. Dan bukan sahaja mereka ini tidak dapat melihat kebenaran, kebenaran bukan sahaja tak dapat lihat, bahkan mereka ini diumpamakan sebagai orang yang peka. Sebab apa Allah mengumpamakan mereka ini sebagai orang yang peka? Kerana mereka ini tidak mahu mendengar kebenaran. Tidak mahu mendengar kebenaran. Apabila orang datang untuk menyampaikan dakwah, Nabi-Nabi datang untuk menyampaikan dakwah, mereka walaupun mereka nampak terang-terang apa yang dibawa itu adalah benar, mereka nampak Nabi-Nabi ini datangkan dengan mukjizat, tetapi mereka seolah-olah tak nampak pun. Mereka menafikan benda itu. Dan Nabi menceritakan kepada mereka benda-benda yang benar, benda-benda yang betul. Tetapi mereka menafikan seolah-olah mereka ni tak mendengar pun. Jadi sebab itulah dikatakan mereka ini ibaratnya seperti orang yang buta dan peka. Dan golongan yang kedua, Allah menyifatkan mereka wal basiri was sami'. Orang yang celik serta mendengar. Orang yang celik dan golongan orang yang mendengar. Ini adalah sifat orang-orang yang Allah contohkan kepada orang yang beriman. Dan juga orang yang beramal soleh. Dan juga orang-orang yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Allah sifatkan mereka ini sebagai orang yang celik serta mendengar? Kerana mereka ini dapat melihat kebenaran. Mereka boleh melihat kebenaran itu dan mereka dapat mendengar kebenaran. Mereka sanggup lihat bukti-bukti kebenaran dan mereka sanggup mendengar ajakan untuk tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak tutup telinga, macam setengah orang kafir apabila diceritakan kepada mereka, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, ada di antara mereka yang tutup telinga. Tapi mereka ini, orang yang beriman ini, mereka sanggup mendengar dan mereka sanggup melihat, bahkan mereka sanggup luangkan masa untuk mendengar dan melihat apa yang disampaikan oleh para nabi yang diutuskan kepada mereka.
Dan mereka ini tidak terus membantah. Jadi kalau kita tengok sifat orang kafir ni, dia dengar je, dia tengok je, dia terus bantah. Dia terus melawan. Tapi sifat mereka ni dengar dulu dan mereka tidak terus membantah, tetapi mereka cuba dengar dan mereka cuba fikirkan. Logik tak macam ni? Okay. Betul tak macam ni? Bukti-bukti ni real ke? Tipu ke? Jadi nampak jelas. Sebab mereka ambil masa untuk memikirkan. Dan mereka akhirnya mendapat pengajaran yang mana dengan kebenaran yang mereka terima itu dapat membuka mata dan telinga mereka. Dan begitu juga dengan kita juga sekiranya kita tak nak mendengar dan tak nak melihat urusan-urusan agama ni tuan-tuan, kita juga termasuk dalam golongan yang macam ni. Sebab ayat ini bukanlah diturunkan untuk menceritakan kepada kita tentang golongan ini sahaja. Tetapi ayat ini untuk menceritakan sifat itu kalau ada dekat kita, maksudnya kita pun termasuk dalam golongan itu juga. Kemudian Allah tanya kita apa? Hal yastawiyani masalah. Adakah sama kedua-dua golongan itu? Dan Allah cerita Allah kata setengah buta pekak dan yang melihat dan mendengar, adakah sama? Allah tanya, adakah sama kedua-dua golongan itu? Jadi memang jelaslah tidak ada siapa pun yang boleh mengatakan kedua-dua ni adalah sama. Tak ada siapa pun yang boleh mengatakan kata kedua-dua ni tak ada beza pun. Jadi begitulah tuan-tuan perbezaan yang Allah nak tunjukkan di antara iman dan juga kesesatan. Iman dan juga kesesatan. Jadi tuan-tuan, yang mana satukah yang kita nak pilih? Kita nak pilih keimanan yang memasukkan kita dalam golongan orang yang melihat dan mendengar, ataupun kita nak pilihkan kekufuran, ingkar yang akan Allah masukkan kita dalam golongan orang yang buta dan juga pekak. Dan Allah kata, afala tadhakkarun. Kenapa kamu tidak mahu mengambil peringatan? Dan Allah bagi dah cerita, dan Allah terangkan dah. Dan kenapa Allah tanya kenapa tak nak lagi nak ambil peringatan. Ni Allah tujukan kepada orang Islam lah. Kepada orang Islam. Maksudnya tuan-tuan, sekarang ini kebanyakan kita orang-orang Islam. Orang-orang Islam, kita beriman. Kita beriman tetapi kita masih lagi, kebanyakan kita ni kekal dalam melakukan dosa. Walaupun kita beriman, kita kekal dalam keadaan masih melakukan dosa. Kita masih lagi mengumpat orang. Kita masih lagi, setengah orang tu meninggalkan solat dengan secara sengaja. Setengah orang tu dia masih lagi mengambil hak orang lain tanpa kebenaran. Jadi walaupun kita beriman, kita ada keyakinan kata adanya azab di akhirat nanti, tapi kita tetap juga buatkan. Inilah yang orang kata kelemahan kita yang kita kena bersungguh-sungguh untuk atasinya. Dan di antaranya tuan-tuan, kita kena betul-betul minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini tuan-tuan, kita tengok pada perkataan, nak cerita sikit pada perkataan ni. Allah guna perkataan afala tadhakkarun. Perkataan tadhakkarun ini tuan-tuan, kalau dalam istilah bahasa Arabnya, dia panggil ikhtizal. Ikhtizal. Kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan tengok dekat ayat-ayat yang lain, biasanya Allah sebut afala tatazakkarun. Afala tatazakkarun. Dia ada lagi satu ta. Tapi dekat ayat ini, dia ada satu saja. Afala tatazakkarun. Apakah mereka ini, apakah kamu tidak mahu ambil peringatan? Okay. Dia contohnya dekat sini tuan-tuan, nak cerita, nak kongsi sikit dari segi bahasanya. Mungkin tuan-tuan ada yang terfikir, kenapa dekat ayat lain Allah sebut tatazakkarun, tapi dekat ni Allah sebut tazakkarun je. Adakah ada perbezaan dia? Okay.
di sini tuan-tuan ada perbezaan dia tuan. Iaitu apabila Allah menggugurkan satu huruf daripada perbuatan itu, menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa perkara itu lebih kecil sedikit daripada perkara yang sebelumnya. Daripada perkataan yang sama juga. Ataupun untuk menjadikan benda ni lebih jelas. Kita katakan contohnya, contoh dari segi bahasa lah. Kalau kita kata dalam bahasa Melayu lah, contoh dalam bahasa Melayu, ikhtizal ni ya. Dia kata kalaulah dalam bahasa Melayu, tapi tak ada pun dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab dia ada. Dalam bahasa Melayu, kalau kita kata perkataan makan, kalimah makan kan. Makan itu bermaksud M-A-K-A-N dengan tulisan yang penuh, huruf yang penuh, M-A-K-A-N, bermaksud makan yang biasa lah. Makan yang biasa. Tetapi apabila dikurangkan satu huruf, tinggal M-A-K-A je. M-A-K-A je. Maksudnya makan tu sekejap je. Makan tu sekejap je. Nah, dia tak makan seperti biasa. Ataupun makan sikit sangat. Makan sikit sangat. Dia tak seperti makan yang biasa. Ini kalau contohlah dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Melayu tak ada pun. Tak ada pun. Okay, kita tengok kalau contohnya ayat dalam surah Al-Ghafir. Surah Al-Ghafir ayat 58. Allah kata, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. Di dalam ayat ni Allah sebut tatazakkarun pula. Maksudnya apa? Dan sememangnya tidaklah sama orang yang buta dan orang yang melihat. Dan juga tidaklah sama orang-orang yang beriman serta beramal soleh dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Sedikit sangat kamu beringat. Maksudnya tatazakkarun ni benda yang besar sikit, kena beringat tu besar sikit. Dan tazakkarun ni benda yang nak fikir dia tu tak perlu fikir lama-lama. Tak perlu fikir lama-lama. Sebab apa? Dalam nak tunjuk contoh buta dengan melihat ni, dah tak perlu fikir lama lagi dah. Bila Allah sebut buta dengan celik, tak payah fikir dah. Jadi Allah singkatkan tazakkarun. Tapi dalam perbandingan tadi, yang dekat tempat lain, orang yang melakukan kejahatan. Beza antara orang yang beramal soleh dengan orang yang melakukan kejahatan. Maksudnya, dia kena fikir lebih sikit. Amal soleh ni apa dia? Benda dia, bentuk dia macam mana amal soleh. Dan kejahatan, bentuk kejahatan tu macam mana. Itu kena fikir sikit, jadi tatazakkarun. Dia lebih satu huruf. Tetapi untuk perbezaan antara buta dan celik, tazakkarun. Tak boleh fikir ke macam tu? Maksudnya, dah nampak jelas dah. Pendek sangat. Tak perlu fikir lama-lama untuk kita dapat bezakan yang buta dengan yang celik. Ini dari segi bahasa lah kan. Dari segi bahasa. Kemudian tuan-tuan, kita sambung kepada ayat yang ke-25. Sekarang kita masuk dalam ayat yang ke-25. Yang mana dalam ayat yang ke-25 ni tuan-tuan, Allah nak ceritakan kepada kita kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh. Yang mana di antara ayat-ayat ni, Allah nak ceritakan kita kalau nak berdoa tu hanyalah berdoa kepada Allah semata-mata. Jadi ayat dia berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
Dan demi sesungguhnya kami telah utuskan Nabi Nuh. Lalu ia memberitahu kaumnya dengan berkata, sesungguhnya aku ini seorang Rasul, pemberi amaran yang nyata kepada kamu. Yang nyata kepada kamu. Jadi Allah kata, walaqad arsalna Nuhan. Dan demi sesungguhnya kami telah utuskan Nabi Nuh. Okey tuan-tuan. Nabi Nuh, kita kenal ramai Rasulullah, ramai para Nabi dan juga Rasul. Tetapi tuan-tuan, Rasul yang pertama, Nabi Nuh ni adalah Rasul yang pertama yang Allah utuskan. Sebab apa? Kita tahu kata Nabi Adam pun selalu kita dengar kata Nabi apa? Dalam 25 Nabi dan Rasul kan Adam. Okey tuan, apa beza tuan? Rasul ini adalah Nabi tapi dia diutuskan juga, dia diperintahkan juga untuk menyampaikan dan untuk berdakwah kepada orang-orang yang sesat, yang melakukan perkara-perkara yang syirik. Dan pada zaman Nabi Adam, masa tu anak-anak Nabi Adam belum ada lagi yang syirik. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada anak-anak dia yang kita dengar cerita kata Habil dan Qabil yang bergaduh, kemudian berbunuh-bunuhan. Walaupun macam tu, tetapi Habil dan Qabil ni tetap kedua-duanya kita kata Islam lah. Orang-orang yang dalam kalimah tauhid, yang masih lagi mengaku Allah itu sebagai Tuhan mereka. Mereka masih lagi Islam. Tetapi bermula daripada zaman Nabi Nuh, barulah berlakunya manusia ini mula mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Nabi Nuh juga tuan-tuan, Nabi Nuh juga digelarkan sebagai Adam yang kedua. Sebab apa Adam yang kedua ni? Kan kita tahu Adam adalah bapa segala manusia. Yang mana daripadanya lah kita ini sampai kepada kita ni dilahirkan daripada dia. Dan Nabi Nuh digelarkan juga sebagai Adam yang kedua kerana apabila berlakunya peristiwa banjir besar. Bila berlakunya peristiwa banjir besar, semua yang tak ikut Nabi Nuh semuanya mati tenggelam. Semuanya mati tenggelam. Hanya sebilangan kecil sahaja daripada manusia ini yang mengikut Nabi Nuh, yang naik atas bahtera bersama dengan Nabi Nuh, sebilangan kecil sahaja yang hidup. Sebilangan kecil saja yang hidup. Tetapi semua yang hidup yang bersama atas kapal Nabi Nuh tu, semua mereka tidak ada keturunan. Semua mereka tidak ada keturunan. Ini ikut riwayat yang diceritakan dalam tafsir Ibn Katsir lah. Semua mereka tidak ada keturunan kecuali Nabi Nuh. Maka keturunan kita sampai sekarang ni semuanya adalah daripada keturunan Nabi Nuh. Maksudnya kita pun keturunan Nabi jugalah. Daripada Nabi Adam dan juga Nabi Nuh. Jadi sebab itulah dikatakan sebagai Adam yang kedua. Ingat Nabi Nuh, Adam yang kedua. Dan Nabi Nuh lah adalah Rasul yang pertama yang Allah utuskan untuk mengajak manusia daripada kesesatan kepada kebenaran. Sebelum dia, belum ada lagi yang mensyirikkan Allah. Belum ada lagi yang tidak beriman kepada Allah. Zaman Nabi Nuh, barulah start orang tak beriman kepada Allah. Dan ila qaumihi, kepada kaumnya. Jadi Nabi Nuh diutuskan kepada kaumnya. Kaum Nabi Nuh ni tuan-tuan, kaum yang musyrik. Kaum yang
menyembah berhala. Jadi Nabi Nuh diutuskan kepada golongan ni lah. Mereka dah start sembah berhala. Yang mana baginda Nabi Nuh ini telah berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun, tuan. Al-fasanatin illa khamsina am. 1000 tahun kecuali 50. Maksudnya 950 tahun. Yang mana mereka ni, macam mana mereka ni jadi syirik ni? Mereka ni mula menyembah patung. Mereka ni lah. Jadi asalnya penyembahan patung ni bermula zaman Nabi Nuh. Yang mana mereka ni mula-mulanya nak sembah patung ni, mula-mula mereka bukan terus buat patung dan sembah. Mereka ni 5 orang yang disembah oleh kaum Nabi Nuh ni, mereka ni adalah orang yang dianggap sebagai wali ataupun orang soleh pada zaman tu. Orang yang sangat baik pada zaman tu. Orang yang beriman. Dan orang ni dah lama mati. Jadi mula-mula dia orang buat ukiran. Buat ukiran bentuk 5 orang wali ni. 5 orang wali ni. Kali pertamanya untuk mengenangkan kebaikan wali-wali. Mula-mula nak mengenangkan lah. Kita ingat kat wali tu kan. Bagusnya dia orang ni orang soleh. Kita ukir lah bentuk dia orang. Kita ukir lah muka dia orang. Kan? Nak memperingati dia orang ni. Kesolehan dia orang ni. Ukir. Buatlah patung. Kemudian lama kelamaan semakin lama datang generasi-generasi yang selepas pada tu yang dah tak sempat jumpa pun dengan orang yang soleh tu. Dia dah tak tahu dah siapa sebenarnya orang ni. Semakin lama semakin mereka mengagungkan orang yang soleh ni. Sampailah kepada peringkat mereka ini menjadikan patung-patung untuk yang mana pada permulaannya sebagai kenang-kenangan, akhirnya mereka ni menjadikan sebagai sembahan mereka. Jadi inilah kerja syaitan kan. Semua ni kerja syaitan. Syaitan yang menghasutkan mula-mula ni. Daripada mula lagi syaitan kata syaitan dah tahulah. Syaitan kan memang dia bijak. Dia hasut supaya buat untuk kenang-kenangan. Kemudian bila lama kelamaan, selepas generasi ke generasi, dia pun hasut. Buatlah upacara sikit. Sujud sikit. Buatlah penyembahan sikit. Jadi sampailah ke zaman kita ini, adanya amalan-amalan menyembah patung yang bermula daripada zaman Nabi Hud. Jadi syaitan akan ambil kesempatan. Jadi dia diutuskan kepada kaumnya. Kemudian dia kata apa? Dia berkata, Nabi Nuh berkata kepada kaum dia, Inni lakum nazirun mubin. Sesungguhnya aku ini untuk kamu, terhadap kamu adalah seorang rasul pemberi amaran yang nyata. Jadi Nabi Nuh cakap dengan bahasa yang elok kepada kaumnya. Dia ceritakan, dia kata aku ni untuk kamu ni, aku ni adalah seorang rasul untuk memberi amaran yang nyata. Jadi nazirun mubin. Mubin itu bermaksud jelas. Sebab apa? Sebab apa yang Nabi Nuh bawa itu dan juga semua rasul bawa itu adalah perkara yang jelas. Yang jelas. Tetapi manusia ini tidak mahu menerima disebabkan kesombongan mereka. Memang Nabi-Nabi bawa semua perkara yang jelas lah terang. Minta sembah Allah pencipta sekalian alam. Tapi mereka ni menolak, tetapi mereka ini pergi menyembah berhala yang tidak bergerak pun. Dalam ayat ini tuan-tuan, Allah menyebutkan kepada kita, Inni lakum nazirun mubin. Aku ini terhadap kamu semua adalah seorang rasul pemberi amaran yang nyata. Kita fokus kepada pemberi amaran, tuan-tuan.
pemberi amaran yang nyata. Kalau tuan-tuan perasan, lah, selalunya dalam ayat-ayat yang lain disebutkan aku ini sebagai pemberi peringatan dan juga pemberi berita gembira. Selalunya macam tu. Pemberi peringatan dan juga pemberi berita gembira. Pemberi peringatan dan juga pemberi berita gembira. Tapi dalam ayat ni, Allah tak sebut sebagai pemberi berita gembira. Allah cuma sebut sebagai pemberi peringatan sahaja. Ataupun pemberi ancaman. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka ini adalah golongan yang sangat sombong. Sangat sombong. Dan pemberi peringatan, pemberi ancaman yang jelas. Yang jelas. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita kalau untuk berdakwah kepada orang-orang yang keras ni, kita kena teruskan kepada ancaman. Fokuskan kepada ancaman ni. Kalau kamu buat macam ni, kena macam ni. Kalau kamu buat macam ni, dosa dia macam ni. Kalau kamu teruskan buat macam ni, azab dia macam ni. Dia kena ketuk dulu. Bagi yang keras dulu. Azab dia macam ni. Lepas tu barulah dia tersentak. Lepas tu barulah kita masukkan. Okey. Kalau kamu tinggalkan benda ni, pahala dia macam ni. Pahala dia besar. Ganjaran dia besar. Buatlah benda lain yang pahala dia besar macam ni. Tapi orang yang keras ni dia kena ketuk dulu, bagi peringatan dulu. Bahaya ni. Sebab kita tengok kadang-kadang dekat dalam persekitaran kita pun kita tengok dia ada papan tanda yang ditulis berhati-hati. Berhati-hati kan. Berhati-hati. Dia ada papan tanda yang tulis awas. Kalau kita awas tu maksudnya lebih bahayalah daripada yang kena berhati-hati ni. Jadi macam itulah. Contohnya. Jadi begitulah tuan-tuan, kepada pendakwah contohnya dia kena bagi direct, jelas. Jangan duk pusing-pusing. Kalau benda yang tak boleh, terus kata tak boleh. Kalau benda yang haram, terus kata haram. Tetapi malangnya tuan, ramai orang-orang yang daripada kalangan kita, termasuklah saya sendiri pun susah bila kita nak berhadapan dengan orang yang kita nak menyatakan apa yang dia lakukan itu adalah salah, apa yang dia lakukan itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Susah kan kita nak buat perkara tersebut. Jadi ramai orang yang pusing, akhirnya matlamat tak sampai. Apa yang nak diceritakan tu tak sampai. Kemudian dalam ayat yang ke-26, dia sambung kepada ayat yang ke-26, yang mana tuan-tuan dalam ayat ini Allah nak menegaskan kepada kita jangan sembah selain daripada Allah. Selain Allah jangan sembah. Ayat dia a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'budu illa Allah. Inni akhafu alaikum azab yawmin adim. Maksudnya iaitu janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku bimbang. Jika kamu menyembah yang lainnya, yakni selain daripada Allah, kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan. Alla ta'budu illallah. Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Jadi tuan-tuan, mana-mana nabi pun yang datang kepada manusia ini, semua mereka akan berkata
ayat ini. Mereka akan kata ayat yang disebutkan di sini, iaitu janganlah kamu menyembah selain Allah. Daripada Nabi Adam pun dah pesan ke anak dia, kan, sampai kepada Nabi Muhammad, janganlah kamu menyembah selain daripada Allah. Tapi zaman Nabi Adam, dia orang belum ada idea lagi. Dah tak dah sembah Allah, dah sembah apa lagi kan. Sebab dia orang dah dapat tahu masa tu Allah je lah. Tapi sejak zaman Nabi Nuh barulah, oh ada benda lain yang kita boleh nampak kan. Ada benda lain yang kita boleh tengok dia. Jadi dia orang sembah. Apabila dikatakan jangan kamu menyembah selain daripada Allah, di sini juga tuan-tuan bermaksud bukan sahaja menyembah selain daripada Allah, tetapi untuk berdoa juga kita tidak dibenarkan untuk berdoa kepada selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Jangan kita zikir dengan zikir-zikir yang tidak memuji Allah. Tetapi berzikirlah dengan zikir-zikir yang memuji Allah. Zikir-zikir yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Nabi Nuh ni berpesan, janganlah kamu menyembah selain dari Allah. Dia kata, inni akhafu alaikum. Sesungguhnya aku bimbang atas kamu. Aku bimbang atas kamu. Jadi Nabi Nuh bagi peringatan kepada kaumnya. Sebab apa? Sebab baginda bimbang atau baginda risau pada kaum dia. Begitu juga dengan kita, tuan-tuan, begitu juga dengan kita. Ini ayat ni sebagai untuk kita tadabbur. Ketika mana Nabi Nuh kata kepada dia, aku risaulah kamu ni sembah selain daripada Allah. Begitu juga dengan kita, tuan-tuan. Kita juga kena beri peringatan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita dan masyarakat kita. Dan yang paling dekat sekali, ahli keluarga kita. Kalau kita tengok ada anak-anak ke, abang-abang ke, adik-adik ke yang tengok dia tu macam tak nak solat. Tak nak solat. Jadi aku bimbang kamu ni. Kalau mati esok, kalau mati sekejap pergi. Maksudnya kita kena bagi peringatan macam mana yang Nabi gunakan ni lah. Sebab itulah Allah rakamkan perkara ini dalam Al-Quran bukan untuk kita baca saja, tuan-tuan. Bukan untuk kita tengok je. Tetapi bila kita tadabbur, bila kita baca tafsirannya, baru kita sedar kata benda ataupun cerita ini bukan kena dekat Nabi saja, tetapi kena atas batang hidung kita sendiri. Kena dekat kepala kita sendiri. Jadi kita apabila kita bagi peringatan dalam keadaan, kita kena fikirkan, kita takut dia tu terkena azab. Kita takut dia tu sesat. Contohlah. Takut apa ni? Okay. Takut apa ni? Inni akhafu alaikum. Semua aku bimbang atas kamu. Jadi Nabi Nuh kata, takut apa ni? Azab yaumin alim. Takut kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan. Jadi kita pun sama juga. Kita takut kan benda ni. Kita takut kalau ada anak-anak kita ke, kita takut saudara mara kita ke yang tak solat, yang tak nak puasa, yang tak nak berzakat. Kita takut kena kepada mereka azab yang pedih. Azab yang di sini dikatakan azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan. Sebab apa dikatakan azab yang pedih? Sebab apa dikatakan azab yang pedih? Azab yang pedih ni, dikatakan azab yang pedih ni, bila kita kena je benda tu, bila kita kena azab tu, kita dah lupa semua benda. Kita dah lupa dah segala perkara yang ada ni kita lupa. Tak ingat dah sebab apa? Terlalu pedihnya azab tu. Terlalu sakitnya azab tu.
Jadi kita kena, apabila kita dah belajar, kita dah tahu, kita dah ceritakan tentang bagaimana azab akhirat, kita dah dapat tahu bagaimana nikmatnya syurga, kita kena biar diri kita ada perubahan dengan apa yang kita tahu. Kita tahu kata ada azab, kita kena jangan tinggalkan amalan-amalan ataupun perintah Allah SWT. Kita tahu adanya nikmat, kita kena buat amal ibadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, bersungguh-sungguh. Kemudian tuan-tuan, kita sambung lagi dalam ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 ni panjang sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ni, saya nak masuk sikit tajwid. Dekat perkataan yang biasanya dibaca dengan silap. Dekat mana tuan-tuan? Alaina min fadlim. Alaina min fadlim bal nadhunnukum kadhibin. Ramai sangat yang baca fadlin. Alaina min fadlim, tak perlu qalqalahkan. Bukan fadlin, fadl dia kena tangkap, dia kena pegang. Jangan lepaskan fadl, jangan. Dia terus pegang dia kemas-kemas. Fadlin, bukan fadlin. Okay? Ini memang kesalahan yang biasa sangat. Ramai sangat yang akan baca fadlin. Okay. Ini untuk peringatan kita bersamalah. Jadi tuan-tuan, ayat ini bermaksud, maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, kami tidak memandangmu, wahai Nuh, melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu, melainkan orang-orang kami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat. Dan kami juga tidak memandang kamu, yakni kamu semua, mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami. Bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta. Kan? Ayat ni kalau kita baca macam tu je tuan, kita tak berapa nak nampak. Tak berapa nak nampak ni. Maka berkatalah faqala al-mala'u alladhina kafaru. Maka berkatalah pembesar yang kafir. Jadi kenapakah tuan-tuan disebutkan pembesar? Bukan sahaja zaman Nabi Nuh, dan bahkan zaman Nabi Muhammad pun, di antara masalah yang dihadapi oleh para Nabi ini adalah pembesar-pembesar. Apa maksud pembesar-pembesar tuan? Pembesar-pembesar ini adalah golongan orang-orang yang berkuasa, orang yang ada kuasa, dan juga orang-orang yang ada harta, dan juga orang-orang yang ada pengaruh dia dalam masyarakat. Sebab apa mereka ni di antara orang yang menjadi masalah kepada para Nabi, kerana mereka ini sekiranya biasanya orang yang ada kuasa, mereka akan salah gunakan kuasa mereka. Biasanya orang yang ada harta dan zaman
kebiasaannya lah, kebiasaannya. Orang yang ada harta ni, zaman jahiliah pula, dia akan kebiasaannya mendapatkan harta ni dengan jalan yang salah, dengan jalan yang tak betul. Jadi apabila sampainya seruan Islam kepada mereka, kalau mereka terima ajaran Islam itu, mereka akan mendapat masalah dengan kehidupan yang salah mereka tu. Pembesar-pembesar yang menggunakan kuasa mereka untuk jalan yang tidak benar akan dah tak boleh buat benda tu. Jadi orang-orang kaya yang mendapat harta dengan cara yang salah pun dah tak boleh dapat harta dengan jalan yang salah lah. Oleh sebabkan itulah tuan-tuan, biasanya yang menjadi masalah kepada para nabi dan juga rasul ni adalah pembesar-pembesar ni yang menentang. Sebab mereka ini ada kepentingan-kepentingan mereka yang mana mereka rasa mereka akan rugi banyak sekiranya mereka ni ikut Islam. Sebab tu dah dikatakan sini, kan, maka berkatalah pembesar-pembesar kafir. Sama lah zaman Nabi Nuh dan juga zaman Nabi Muhammad. Kalau dia terima, mereka akan rugi. Jadi mereka inilah tuan-tuan, mereka inilah merupakan penentang utama kepada ajaran-ajaran Islam yang nak dibawa. Dan perkara ni tuan-tuan, kita tengok, kan, bukan sahaja berlaku pada zaman dahulu, bahkan sampai zaman sekarang, apabila Islam itu nak diketengahkan, Islam itu nak ditegakkan, maka kita tengok ramai yang menentangnya itu. Yang menjadi masalahnya adalah pembesar-pembesar lah. Jadi digunakan perkataan mala'u. Mala'u ni maksudnya bukanlah besar. Mala'u ni bukanlah besar, tapi diterjemahkan dalam tafsir ni sebagai pembesar-pembesar. Perkataan mala'u ni kan diambil daripada perkataan dasar bahasa Arab mala'a. Mala'a ni bermaksud penuh. Mala'a ni memenuhkan ataupun penuh. Qolal mala'u. Kalau besar ni dia kata kabir kan, tapi ni mala'u. Tetapi dimaksudkan dengan pembesar lah. Sebab apa? Perkataan mala'u ni, memenuhkan ni digantikan dengan pembesar sebabkan mereka inilah, pembesar-pembesar inilah, orang yang besar ni, orang yang berjawatan besar, orang yang ada harta banyak inilah, mereka inilah yang akan memenuhi posisi tinggi, posisi yang tinggi dalam masyarakat. Mereka inilah yang akan penuhi. Jadi sebab itulah dikatakan sebagai mala'u. Mala'ul ladzina kafaru. Orang yang memenuhkan daripada golongan orang yang kafir. Mereka ini, itu salah satu maksudnya adalah memenuhkan posisi-posisi tinggi dalam masyarakat. Dan juga satu lagi maksud dia memenuhkan di sini, tadi memenuhkan mala'u ni, memenuhkan posisi-posisi yang tinggi dalam masyarakat. Dan yang keduanya, mereka ini jugalah orang-orang yang memenuhkan kantung-kantung mereka dengan kemewahan. Sebab itulah tuan, bahasa Arab ni kita kena tadabbur macam ni. Tadabbur macam ni baru kita nampak. Bila Allah guna perkataan tu, setiap perkataan yang Allah guna tu memang ada maksud dia yang sangat mendalam. Walaupun perkataan mala'u saja, penuh saja. Jadi penuhkan posisi ketinggian dalam masyarakat. Yang keduanya, mereka ni juga orang yang memenuhkan kantung-kantung mereka dengan kemewahan. Dan yang ketiganya juga tuan-tuan, boleh membawa maksud memenuhkan jiwa orang lain yang melihat kepada mereka ni. Memenuhkan macam mana ni tuan? Tengok je dia orang ni, ada perasaan takut. Bila takut ni maksudnya penuh lah kan, macam tak ada benda lain dah nak takut. Macam itulah. Takut dia orang ni. Dan juga
takut, di antaranya penuh dengan perasaan takut dan juga penuh dengan perasaan takjub di antaranya. Takjub dah tengok orang ada jawatan besar. Kan? Takjub tengok orang ada duit banyak. Jadi penuh perasaan dia. Penuh jiwa dia dengan perasaan takjub, sama ada takut ataupun takjub kepada golongan-golongan pembesar ni. Orang yang berjawatan dan juga orang yang kaya raya. Dan sifat mereka disebutkan mala'ul ladzina kafaru. Tadi dah mala'ul ladzina, kita dah maksud dia adalah memenuhkan, dan memenuhkan itu maksud pertamanya memenuhkan jawatan mereka kat situ, yang keduanya memenuhkan poket-poket mereka, yang ketiganya memenuhkan jiwa orang yang lihat mereka ni. Kemudian kemudian mereka ni sifatkan dengan orang yang kafir, kafaru. Okay. Kafaru di sini perkataan yang diertikan sebagai kufur ataupun kafir. Kufur ataupun kafir. Kita tengok ramai orang Islam tetapi kufur. Kalau orang kafir tu memang dah kufur dah. Tetapi Islam ni, walaupun dia Islam tapi masih lagi kufur. Kufur ini bermaksud ingkar. Ingkar. Orang yang ingkar dengan ajakan dakwah. Ingkar dengan perintah agama. Begitu juga orang perempuan ni tak boleh nak bermakeup. Dia tahu, bukan dia tak tahu, tapi kononnya nak bagi cantik sikit. Tak boleh kan bermakeup. Orang perempuan. Tahu kata orang perempuan nak keluar rumah tak boleh pakai minyak wangi. Yang mana Nabi sifatkan, Nabi kata man ta'attarat thumma masya, siapakah orang perempuan ni yang memakai wangi-wangian kemudian dia berjalan di antara orang lelaki untuk dihidu baunya, wanginya tu. Memanglah pakai minyak wangi ni memang tujuan dia nak bagi orang berwangi lah kan. Perempuan itu diibaratkan sebagai penzina. Penzina ni memang besarlah dia punya dosa dia. Pakai minyak wangi je Nabi sifatkan dia sebagai penzina. Bukan tak tahu tuan-tuan, perempuan bukan tak tahu perkara ni. Ramai yang dah tahu tapi ramai yang tetap nak buat juga. Ini orang Islam yang kufur. Contoh orang Islam yang kufur. Adapun orang yang Islam yang kufur tu orang kafir tu lah. Tetapi orang Islam pun boleh jadi kufur juga sebab menolak ajaran agama Islam. Islam kata tak boleh, dia nak buat juga. Dia kata perempuan tak boleh nak berhias, dia nak berhias juga. Dia kata perempuan tak boleh nak pakai wangi-wangian keluar dari rumah, pakai duduk dalam rumah je untuk kami, dia nak pakai juga. Itu termasuklah dalam kufur, tuan-tuan. Okay. Min qaumihi, dari kaumnya. Daripada kaumnya, apa maksud daripada kaumnya? Yang ni golongan orang-orang yang kaya-kaya ni, orang yang pangkat-pangkat besar daripada kaum Nabi Nuh ni, mereka inilah golongan yang berpengaruh ni lah, golongan yang tak nak ikut ajaran dakwah baginda Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi yang ikut dakwah Nabi-Nabi ni kebanyakan orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang dipandang hina. Golongan ni saja kebanyakannya yang ikut dakwah semua Nabi. Bukan Nabi Nuh saja, sampailah ke zaman Nabi Muhammad ni, golongan yang mula menentang, golongan yang ada kuasa, golongan yang ada harta, golongan yang mula ikut, golongan yang miskin, golongan yang susah, golongan yang hamba. Ni golongan yang mula-mula ikut.
Dia orang kata apa kat Nabi Nuh? Dia orang kata, "Ma naraka illa basharan mislana." Kami tidak memandangmu, wahai Nuh, melainkan sebagai seorang manusia seperti kami juga. Kami tidak memandang kamu, wahai Nuh, melainkan sebagai seorang manusia seperti kami juga. Jadi, perkataan bashar. Ma naraka illa basharun. Kami tidak memandang kamu sebagai seorang manusia. Okey, di sini, perkataan bashar di sini diterjemahkan sebagai manusia. Diterjemahkan sebagai manusia. Dan dalam kalangan, memang dalam bahasa Arab pun, bashar ini bermaksud manusia. Tetapi perkataan bashar itu juga bermaksud kulit. Yang asalnya, maksud asalnya adalah kulit bashar. Jadi perkataan berasal daripada perkataan kulit. Jadi bila mereka ni kata, kami tidak memandang kamu melainkan seorang manusia seperti kami juga. Kalau kita terjemahkan sebagai kulit, kami tidak memandang kamu melainkan sebagai seorang yang kulit seperti kami juga. Nampak tak canggihnya bahasa yang Allah guna ni. Maksudnya memang kulit lah. Kulit, sama ada jildun ataupun basyarun, dan manusia juga sama ada insanun ataupun basyarun. Bahasa Arab ni tuan sangat kaya. Dia mengandungi satu perkataan tu, dia ada banyak maksud, dan juga ada perkataan bahasa Arab yang banyak perkataan tetapi satu maksud. Bila kita belajar macam ni, baru kita rasa macam seronok sikit. Nampak, dapat ilmu. Jadi dia cakap tu ada dua maksud lah. Sama ada manusia macam kami juga, ataupun kulit pun, warna kulit sama juga macam kami. Jadi maksudnya apa? Apa dia kata? Kami nampak kamu ni kan manusia macam kami juga. Ataupun maksud yang kedua, kami nampak kamu ni kan warna kulit pun macam kami juga. Jadi apa yang mereka masukkan? Mereka masukkan kalau yang ajak kepada Islam tu kan sama je macam mereka juga kan. Jadi kenapa mereka perlu nak ikut dia? Kenapa nak ikut dia? Padahal dia sama je macam kita. Dia sama je, kulit dia pun sama macam kita. Dia pun manusia pun sama juga macam kita. Mereka nak masukkan apa kat sini? Mereka nak kata, kalau Allah nak bagi petunjuk, Allah nak utuskan seorang yang nak ajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah ni, sepatutnya Allah kena hantar malaikat lah. Ni kamu macam kami juga, sepatutnya malaikat yang dakwah kami. Maksudnya macam tu. Maksudnya Allah kena bagi malaikat untuk dakwah mereka. Bukanlah manusia biasa macam Nabi Nuh. Yang kononnya kalau malaikat yang dakwah mereka ni, barulah mereka akan ikut. Ini orang biasa dakwah nak ikut macam mana? Kan? Kulit pun sama macam kami juga. Macam mana kami nak ikut? Kononnya. Tapi mereka ni, kalaulah yang dakwah itu malaikat sekalipun, mereka akan ada alasan lain pula. Mereka ada alasan lain pula untuk nak menolak. Lagi dia kata pula, mana boleh bangsa lain, bukan bangsa manusia, ajak manusia, macam-macam lah alasan dia orang. Ataupun di antara maksudnya tuan, mereka nak katakan yang mana Nabi Nuh ni sama saja kedudukan dengan mereka. Kamu ni manusia macam kami juga. Melainkan kalaulah kamu ni daripada keturunan raja ke, bapa kamu raja ke, ataupun kamu ni raja ke, nak dakwah kami, jadi kamu pun sama je macam kami. Itu yang dimaksudkan. Sebab apa? Kalau yang bercakap ni orang biasa saja, dan orang yang nampak macam biasa dan orang yang biasa-biasa saja, kalau berdakwah, kita kata golongan-golongan marhai ni, kalau berdakwah, kebiasaannya pembesar-pembesar ni, orang yang besar dan juga ketua-ketua masyarakat ni yang ada kedudukan ni, dia tak akan ambil
peduli, dia tidak akan ikut. Sebab dia nampak, apa hal orang yang dakwah ni orang biasa je, kan aku ni kan ketua ataupun ada kedudukan yang tinggi, kedudukan besar, takkan aku nak ikut orang bawah yang dakwah. Itulah maksudnya. Bukan setakat saja mereka kata wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i. Okey. Dan kami tidak nampak golongan yang mengikutimu melainkan orang-orang yang miskin, hina dari kalangan kami. Manaraka. Maksudnya kami tak nampak pun orang yang ikut kamu ni, kan, melainkan orang miskin je yang ikut. Mereka orang miskin je yang ikut. Kan. Illa allazina hum araziluna. Jadi arazil ni tuan, ini pun dia banyak maksud juga. Di sini terjemahkan orang yang hina daripada kalangan kami, kan. Arazil juga bermaksud sesuatu yang bodoh, sesuatu yang tidak cantik. Maksudnya orang yang rendah lah, arazil. Orang yang arazil daripada kalangan kami. Maksudnya dia terjemahkan sini, yang arazil daripada kalangan kami ni orang yang rendah daripada segala sudutnya. Kan? Dari segi jawatan pun dia tak ada, dari segi harta pun dia tak ada. Ataupun dia ni sebagai pekerja biasa je, kuli biasa je. Ni yang dia nak katakan, kami nampak kamu ni, kan, orang yang ikut kamu ni semua orang biasa je, orang hina ni daripada kalangan kami. Mereka nak sifatkan ataupun mereka nak katakan bahawa yang ikut Nabi Nuh ini adalah golongan-golongan yang lemah dan juga golongan-golongan yang hina. Kemudian dia orang tambah lagi, badiyar ra'i, iaitu golongan yang berfikiran singkat. Jadi orang kata yang ikut Nabi tadi ni golongan orang yang hina daripada kalangan kami, golongan yang biasa-biasa saja, dan golongan yang berfikiran singkat. Badiyar ra'i, dia terjemahkan kat sini dekat berfikiran singkat. Kalau kita tengok perkataan itu sendiri, badiyar di sini bermaksud sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang jelas, sesuatu yang senang dilihat. Jadi maksud pertamanya daripada perkataan ini adalah iaitu mereka itu golongan yang senang dilihat. Maksudnya sekali pandang je, sekali tengok je dah tahu dah dia orang ni siapa dia ni. Sekali pandang je dah tahu dah mereka tu ni geng-geng golongan yang rendah ni, golongan yang hina ni. Maksudnya orang yang senang nak, yang tengok, senang nak tengok dia orang ni, maksudnya macam tu. Dan maksud yang kedua ni tuan adalah mereka nak kata golongan-golongan yang ikut Nabi Nuh itu adalah manusia yang berfikiran singkat. Maksudnya berfikiran singkat ni orang yang kalau ajak je, senang je terima. Mereka nak katakan mereka ni adalah golongan yang tak cerdik, golongan yang dah tak periksa dah. Sekali orang ajak dakwah je, sekali terus terima. Kononnya mereka ni golongan yang seolah-olah macam Nabi Nuh senang lah nak tipu dia orang ni. Macam itulah maksudnya. Taklah sama macam dia orang ni. Jadi bila dia kata kami nampak dia orang ni yang ikut kamu ni golongan yang berfikiran singkat, yang ataupun maksudnya yang kedua yang senang nak tengok lah dia orang ni. Maksud senang nak tengok tu maksudnya senang nak tahu lah dia orang ni miskin, dia orang ni golongan yang hina, senang. Jadi dia orang nak masukkan kata kalau golongan yang macam kami ni, golongan pembesar-pembesar ni, golongan yang ada jawatan ni, golongan yang ada harta banyak ni, macam kami ni takkan mudah-mudah lah nak ikut macam ni. Kami ni berfikiran panjang, kami ni pandai menilai.
Kamu tak boleh lah nak tipu-tipu kami mudah-mudah macam tu. Itu maksud dia. Jadi kalau sesuatu tu dah jelas, dah nyata, kan kita nak fikir banyak-banyak lagi, kan dah jelas nyata benda tu terang, benda tu baik, benda tu elok, benda tu benar, kan salah ke kalau kita terus ikut? Jadi tak ada masalah. Kemudian wa ma nara lakum alaina min fadl, dan kami juga tidak memandang kamu semua sebab mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami. Ni sombongnya dia orang ni kan. Dia kata, kami juga tidak memandang kamu, maksudnya kami tak nampak kamu semua ni, kan, yang ikut-ikut Nabi Nuh ni, tak ada apa-apa kelebihan pun berbanding kami ni. Soalannya macam tu. Ayat dia kan. Jadi, mereka sifatkan ataupun mereka katakan orang-orang yang beriman tu tak ada apa-apa kelebihan pun. Maksudnya macam mana? Bila dikatakan orang yang beriman ni tak ada apa-apa kelebihan, maksudnya dia orang ni sebelum beriman pun macam tu juga, kan. Lepas tu lepas beriman pun tengok ikut Nabi Nuh pun nampak macam tu juga, nampak macam tak ada kelebihan apa pun, kan. Dulu tak ikut pun macam tu, miskin juga. Sampai ikut pun miskin juga. Tak ada kelebihan apa-apa pun. Sebenarnya mereka tak nampak. Mereka tak nampak kelebihan yang ada pada orang Islam. Orang kalau masuk Islam je, kalau dekat dengan Islam dan mengamalkan Islam, kan, mesti ada perubahan. Mesti nampak perubahan dalam hidup dia. Cara hidup dia lebih baik. Kan. Kehidupan dia lebih baik. Sebab dia dekat dengan Allah. Kan. Ada yang jahat bila masuk Islam jadi lebih baik sebab dia dah kenal Tuhan dia. Tetapi orang yang disifatkan sebagai buta mata hati mereka ni, mereka tak nampak pun kebaikan-kebaikan yang ada pada orang yang beriman ni. Mereka cuma nampak dari segi luaran. Oh, harta dia tak bertambah pun. Kemudian dia tak kaya pun. Rupa dia pun tak ada handsome pun. Macam tu. Bal nazunnukum kadhibin. Bal nazunnukum kadhibin. Bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta. Jadi akhirnya tuan-tuan, mereka mengatakan kata Nabi Nuh dan juga orang-orang yang mengikut Nabi Nuh ni hanyalah sebagai pendusta sahaja. Jadi dalam ayat ni tuan-tuan, dalam ayat ni nak menampakkan kepada kita bahawa selalunya yang ikut ajaran Islam, yang ikut dakwah ni, yang ikut dakwah Rasul ataupun sampai dah sekarang ni, biasanya yang ikutnya adalah golongan yang biasa-biasa, golongan yang bukan orang kaya. Dan biasanya yang menentang ni adalah golongan orang kaya. Golongan orang kaya. Walaupun kita kata bukanlah semuanya macam tu. Bukanlah semuanya macam tu. Dan zaman sekarang pun kita tengok, kan, kehidupan orang kaya, macam mana kehidupan orang kaya, kan. Yang kata biasanya sibuk dengan kita mewah, kan, berjudi sebagainya, kehidupan orang kaya. Itu sebahagian. Adapun ada juga sebahagian orang kaya yang banyak masa je dekat masjid, banyak infak. Tetapi dilihat dari segi kebanyakan. Boleh tak kita nafikan benda ni? Mungkin orang yang nak menafikan, orang kata tak adalah Ustaz, ramai je orang kaya yang baik, kan. Kita tak boleh nak menafikan. Sebab apa? Yang kata yang jelaskan kepada kita kata ramai orang kaya tu ahli neraka adalah Nabi sendirilah. Macam mana? Bila Nabi kata aku diperlihatkan ke dalam syurga, kan,
kebanyakan ahlinya adalah fuqara wa fakir miskin. Jadi dalam bahasa Arab ni dia panggil mafhum mukhalafah. Dia faham terbalik. Bila dia kata, bila Nabi kata kebanyakannya orang miskin dalam syurga, jadi fahaman terbaliknya kebanyakan orang kaya lah dalam neraka. Sebab ada satu hadis yang mana dua-dua orang ni, sahabat baik ni, dua-dua orang sama beriman, sama soleh, sama-sama kuat beribadat. Yang miskin ni, kawan yang miskin ni masuk syurga dulu. Masuk syurga dulu. Tunggu kawan dia yang soleh, yang ibadat sekali ni, yang puasa sekali ni hadis ni. 500 tahun baru masuk. 500 tahun lepas tu baru masuk. Sebab apa? Dia ni banyak dia punya tanggungjawab dia. Nak kena timbang sesuatu, nak kena cek sesuatu. Banyak masalah dia. Jadi, kalau lah kita jadi orang yang miskin, jangan sedih kerana kebanyakan ahli syurga adalah orang miskin. Dan kalau kita jadi orang kaya, janganlah kita sia-siakan kekayaan kita itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita memang kita bawa pergi ke masjid untuk memudahkan kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita ada duit banyak-banyak, kita infak banyak-banyak. Kita ada kemahiran untuk berniaga. Kita ni pandai berniaga. Kita gunakan kemahiran kita ni untuk dapatkan duit yang banyak untuk bantu seramai mungkin orang-orang yang susah, orang Islam, orang yang memerlukan bantuan. Bantu seramai mungkin. Bukan kita ada kemahiran untuk berniaga, kita pandai cari duit, kita kumpul banyak-banyak dalam bank, bila mati, anak-anak berebut. Okay. Sama lah macam Hercules. Hercules dia pernah tanya dekat Abu Sufyan. Dia tanya dekat Abu Sufyan, dia tanya tentang sifat-sifat pengikut Nabi Muhammad. Hercules ni tanya dekat Abu Sufyan. Dia kata, apakah yang mengikut Nabi Muhammad tu dari kalangan orang-orang yang terhormat ataupun daripada kalangan orang yang lemah? Jadi Nabi Sufyan pun jawab kat dia. Nabi Sufyan kata mereka adalah daripada kalangan orang-orang yang lemah. Kebanyakan mereka ni golongan-golongan yang lemah lah. Kemudian Hercules kata apa kat Abu Sufyan? Kat Abu Sufyan Hercules kata orang-orang yang lemah itu memang pengikut para Rasul. Maksudnya Hercules pun kata orang yang lemah ni lah biasanya mengikut Rasul. Memang dia orang ni lah yang ikut Rasul selalunya. Kemudian kita sambung ayat yang seterusnya, itu ayat yang ke-28. Ayat ke-28. Ayat ke-28 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, serta dia menggunakan pangkat Nabi kepadaku dari sisinya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada pandangan kamu, yakni disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati, maka adakah kamu nampak ada gunanya kami memaksa kamu menerima bukti itu sedang kamu tidak suka kepadanya? Okay. Jadi akhirnya Nabi Nuh pun
jawab kat dia orang ni. Nabi Nuh kata, ya qaum. Qala, ya qaum. Wahai kaumku. Nabi Nuh panggil mereka dengan panggilan yang mesra. Yang mesra, wahai kaumku. Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Apakah pandangan kamu jika aku atas bukti yang nyata dari Tuhanku? Macam mana kalau ada bukti yang nyata daripada Tuhanku? Nabi-Nabi ni biasa dia ada bukti-bukti, dia ada mujizat-mujizat dia. Dia kata, apa pendapat kamu kalau aku ada bukti yang nyata? Wa atani rahmatan min indihi. Serta dia mengurniakan rahmat kepadaku dari sisinya. Maksudnya Allah bagi rahmat dekat dia. Maksudnya di sini Allah memberikan wahyu yang mana merupakan pangkat kenabian. Jadi pangkat yang besar diberikan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang kafir yang buta ni dia tak nampak, tapi orang yang beriman dia nampak. Pangkat kenabian itu adalah satu pangkat yang besar, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'umiyat alaikum. Kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada pandangan kamu. Maksudnya kalau Allah bagi kat aku bukti-bukti yang nyata, dan Allah bagi kat aku pangkat kenabian, tapi benda-benda tu, bukti-bukti tu semuanya menjadi kabur pada pandangan kamu. Kamu tak perasan maksudnya. Kamu tak perasan. Bukti-bukti, mujizat-mujizat dan dalil-dalil semuanya telah pun jelas nyata di depan mata, tetapi hati mereka ni telah pun menjadi buta. Jadi Nabi kata, anulzimukumuha, apakah kami akan maksa kamu menerima bukti itu? Jadi Nabi nak cerita tadi, Nabi nak kata dekat kaum dia, wahai kaumku, kalaulah Allah dah bagi dekat aku bukti-bukti, Allah dah bagi dekat aku mukjizat, dan juga Allah dah bagi pun dekat aku pangkat, iaitu pangkat sebagai Nabi. Tetapi benda tu semua kamu tak nampak pun. Kamu ni buta, kamu tak nampak pun. Jadi aku pun tak mau paksa kamu. Apakah kami akan memaksa kamu menerima bukti tu? Jadi bolehkah aku nak paksa kamu ni nak terima bukti tu? Sedangkan kamu semua dah menolak, kamu semua dah tak nak terima. Aku pun tak perlu nak paksa kamu. Wa antum laha karihun. Sedangkan kamu tidak suka kepadanya. Jadi Allah ceritakan sini Nabi Nuh berdialog. Nabi kata, Allah, kalau macam mana, apa pendapat kamu kalau Allah bagi aku jawatan, Allah bagi dekat aku bukti-bukti, kemudian bukti-bukti itu semua kamu tak nampak pun. Jadi aku pun tak perlu nak paksa kamu pun. Tak boleh nak paksa kamu pun dalam keadaan kamu semua memang dah tak nak. Kamu semua dah tak terima dah. Kamu semua dah tak nampak dah. Aku tak paksa pun. Dan itulah maksud. Kemudian Nabi Nuh sambung lagi. Aku tak paksa kamu pun. Nabi Nuh cakap kepada pembesar-pembesar, orang kaya sini. Nabi Nuh kata, ayat akhir pun. Wa ya qawmi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa ala Allah wa ma ana biqaridil
بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. Akhirnya Nabi Nuh pun kata dekat kaum dia, dan ketahuilah wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kamu sebarang harta benda sebagai upah menyampaikan agama Allah itu. Tidaklah aku harapkan upahku melainkan dari Allah semata-mata. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman sebagaimana yang kamu minta itu. Kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka. Dan pada hari itu mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing. Tetapi aku nampak kamu semua kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui. Jadi dia kata, ya kaum, wahai kaumku. Ini jawapan Nabi Nuh lah. Jawapan Nabi Nuh selepas dah kaum dia tak nak terima dah. 950 tahun berdakwah, kaum dia tak nak terima. Kata kaumku, aku duk dakwah ni, la as'alukum alaihi malan. Aku tak minta kat kamu upah pun. Aku tak minta dekat kamu harta pun di atas apa yang aku buat ni. Aku berdakwah kepada kamu ni bukan aku nak minta harta pun. Jadi dia cakap kepada golongan-golongan bangsawan ni, golongan-golongan yang ada jawatan, golongan-golongan yang ada harta ni, dia kata aku tak minta harta kamu pun. Aku tak minta harta kamu pun. In ajriya illa 'ala Allah. Dan sesungguhnya upahku tidak lain melainkan atas Allah. Ya, aku tak perlu pun harta kamu sebab yang akan beri ganjaran kepadaku adalah Allah. Dan ganjaran Allah itu apa dia? Sudah pastilah ganjaran Allah itu adalah syurga. Ceritanya dia tak perlu apa-apa ganjaran pun kat dunia ni. Sebab Allah dah janjikan dah untuk dia syurga. Kemudian dia kata lagi kepada kaum dia, wa ma ana biqaridil ladzina amanu, dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman ni. Dah tadi dia orang kata yang ikut Nabi ni, yang ikut Nabi Nuh ni golongan-golongan yang miskin, golongan-golongan yang rendah, golongan-golongan yang hina. Dan Nabi Nuh kata, aku takkan halau dia orang ni. Dia orang ni walaupun dia orang ni golongan yang rendah, walaupun dia orang ni golongan yang kamu nampak dia macam hina, dia orang datang kepada aku untuk beriman, aku takkan tolak mereka. Aku takkan tolak mereka. Sebab apa? Aku tidak akan tolak mereka. Nabi Nuh kata, innahum mulaqu rabbihim. Kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka. Yang mana mereka ni, yang kamu kata tadi, tengok macam, tak nampak ada perubahan pun, tak ada apa kelebihan pun banding dengan kami. Maksudnya sebelum Islam pun tak nampak kelebihan apa-apa pun, lepas dah masuk Islam pun tak nampak kelebihan apa-apa pun. Jadi Nabi Nuh kata, innahum mulaqu rabbihim. Sungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka. Jadi apa maksudnya menemui Tuhan mereka ni? Apa maksudnya mereka ni akan, macam kita kata lah, kamu dihina-hina lah. Dia orang ni nanti, dia orang ni akan pergi jumpa dengan Sultan. Maksudnya, bila kata mereka ni akan bertemu dengan Tuhan mereka, yang kamu nampak macam hina nanti ni, yang kamu nampak hina sekarang ni, mereka ni akan bertemu dengan Tuhan mereka, dan pada masa itulah maksudnya, pada masa itulah mereka ni akan dapat hak masing-masing, akan dapat habuan masing-masing, dan akan dapat hadiah masing-masing, ganjaran masing-masing. Disebabkan mereka yang hina inilah, mereka beriman, nanti mereka jumpa dengan Tuhan mereka, mereka akan dapat hadiah ataupun ganjaran masing-masing. Sebab itulah dia kata,
Sebenarnya mereka ni akan menemui Tuhan mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tetapi aku nampak kamu semua kaum yang tidak mengetahui. Maksudnya apa? Mereka ni golongan yang kaya raya, mereka ni golongan orang yang berjawatan. Sudah tentulah mereka ni golongan orang-orang yang pandai. Tapi Nabi Nuh kata, aku nampak kamu semua ni kaum yang tidak mengetahui ataupun kaum yang jahil. Maksudnya mereka ni ada ilmu, pandai mencari duit, pandai sampai dapat jawatan dalam kehidupan di dunia, tapi mereka ni golongan yang jahil dengan ilmu agama. Okay. Sebab apa Nabi kata okey, last jawapan ni kita beri lengkapkan jawapan Nabi Nuh ni. Nabi Nuh kata apa? Wa ya qaumi man yanquruni min Allah in qaradtuhum afala tadhakkarun. Ini ayat last kan? Nabi Nuh kata, dan lagi wahai kaumku. Maksudnya ada lagi kaumku tak? Okay? Siapakah yang akan menolongku daripada azab Allah jika kamu menghalau mereka? Maka kamu tidak mahu ingatkan kekuasaan Allah? Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari Allah? Maksudnya kalau aku tolak dia orang ni, siapa yang nak tolong aku daripada azab Allah nanti? Bukanlah bermaksud mereka ni boleh tolong, tapi in ta'atuhum, jika aku menghalau mereka, afala tadhakkarun. Maksudnya dia orang ni, kalau aku halau mereka, dia orang datang nak pada keimanan. Kalau aku halau mereka, nanti siapa yang nak tolong aku ni untuk tolong selamatkan mereka ni? Maksudnya macam tu. Mengapakah kamu tidak mahu ambil peringatan? Kamu ni kenapa tak reti-reti ni? Kenapa tak sedar-sedar ni? Maksudnya. Jadi, alhamdulillah, sampai setakat ni sahaja tuan-tuan perkongsian kita, perbincangan kita mengenai tafsir surah Hud. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi kefahaman kepada kita, terutamanya tentang perkataan-perkataan ataupun dari segi bahasanya. Kalau kita baca macam tu je, biasanya kita tak faham secara mendalam. Jadi alhamdulillah, tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan yang cuba untuk memahami agama, cuba untuk memahami Al-Quran. Saya doakan mudah-mudahan kita, saya dan juga tuan-tuan, kita menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah setelah kita memahami ayat-ayat Al-Quran ini, tuan-tuan. Jadi saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak kalau ada salah silap ataupun terkasar bahasa, dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah, dan segala yang salah ataupun silap itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami, dan manfaatkanlah kepada kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus yang tertinggi. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus yang tertinggi. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus yang tertinggi. Ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Sama-sama.